Bismillah, Zai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Mari sama-sama kita mulakan majlis dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puja-puja yang selayaknya bagi Allah. Mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'in, para ulama, aulia, syuhada, salihin dan sekalian mereka mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Alhamdulillah. Malam ni kita akan teruskan kuliah kita Ma'rifatullah berdasarkan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdasarkan kitab Kubra Al-Yaqiniyat Al-Kauniyah yang ditulis oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Adalah sangat penting bagi para ilmuwan, para asatizah untuk mengkedepankan versi Ma'rifatullah yang sebenar, yang selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan aliran yang dibawa oleh para ulama mu'tabar sepanjang sejarah. Kerana kalau tidak dikedepankan jalan yang betul, masyarakat akan termasuk perangkap dan jerangkap samar golongan-golongan yang tidak ada kaitan pun sebenarnya dengan Ma'rifatullah, tetapi mereka menggunakan label tersebut, dan masyarakat yang rata-ratanya akan senang terpengaruh. Jadi apabila kita kedepankan versi Ma'rifatullah yang diajarkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya-Allah masyarakat akan mula sedar bahawa makrifat ini bukan isu dakwa-dakwi. Makrifat ini bukan isu rasa-rasa. Makrifat ini bukanlah satu jalan yang tidak menghormati disiplin ilmu. Ma'rifatullah di dalam jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah berdiri di atas dasar ilmu, berdiri di atas dasar dalil, berdiri di atas dasar hujjah, berdiri di atas dasar bukti, berdiri di atas dasar keilmuan yang teratur, keilmuan yang berdisiplin, bukan dakwa kosong, bukan bukan mimpi-mimpi, ya, supaya masyarakat sedar bahawa Islam ini adalah sebuah agama yang berdiri di atas dasar ilmu. Insya-Allah. Kita teruskan dengan usaha kita. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kita semua kebenaran sebagai kebenaran dan memberikan kita kemampuan untuk mengikut kebenaran tersebut. Dan semoga Allah tunjukkan kita kebatilan sebagai kebatilan, dan semoga Allah berikan kita kemampuan untuk menjauhkan diri kita daripada kebatilan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke muka surat 38. Okey. Saya memberikan sedikit rumusan kepada sesi kita yang sebelum ini. Kita masih lagi berbincang berkenaan dengan manhaj ataupun metodologi keilmuan yang dipegang oleh para ulama kita. Ya, metodologi perbahasan ilmu, metodologi kajian utama dalam perbahasan ilmu ulama Islam, iaitu in kunta naqilan fasihhah wa in kunta mudda'iyan fad-dalil. Jikalau anda menukil khabar, menyampaikan khabar berita, maka pastikan khabar yang anda sampaikan itu sahih. Dan jikalau anda membuat dakwaan, pastikan anda
memiliki bukti. Pastikan anda memiliki bukti. Baik. Dan di dalam perbahasan ini, Syekh Said Ramadan Al-Buti berbicara berkenaan dengan sekarang ini ya. Kita dah selesai bahagian yang pertama tentang pengkhabaran. Sekarang ni kita masih berbicara berkenaan dengan isu pendakwaan. Bila seseorang itu membuat dakwaan berkenaan dengan alam fizikal, maka bukti yang dia kena bawa adalah bukti daripada ilmu sains. Okey, sebab dia kena dengan dia punya jenis. Yang mendakwa tentang ilmu benda fizikal, kamu kena bawa hujah fizikal, ya? Ilmu yang boleh mengabsahkan ataupun menguji kaji keabsahan dakwaan tersebut yang bersesuaian dengan jenisnya. Okey. Kalau kamu membuat dakwaan berkenaan dengan perkara gaib pula. Okey. Kalau kamu membuat sebuah dakwaan berkenaan dengan perkara gaib. Contoh, kiamat akan berlaku tahun depan, contoh, kan? Saya baru-baru ni saya diperkenalkan dengan satu kumpulan bernama perjalanan mimpi or something like that lah. Markas ni kalau tak silap saya ada kat Perlis, ya? Wallahu alam. Markas ni kat Perlis ke atau dia bergerak dekat Perlis? Dia punya ketua dekat Perlis, wallahu alam. Tapi kumpulan ini dah agak besar sebenarnya. Ini saya dengar lah klip daripada Dr. Mazhar. Dia menceritakan bahawa kumpulan ini bergantung kepada mimpi seorang wanita, ya, seorang wanita, dan mereka merancang untuk ke Syria dan sebagainya, ya, dah siapkan anak panah, sebab apa? Mereka menyangka bahawa ya, kiamat dah dekat, Imam Mahdi dah nak turun ataupun sudah pun turun, wallahu alam. Semuanya bergantung kepada apa? Bergantung kepada mimpi. Kita tidak nafikan ada mimpi yang benar, kan? Tetapi jangan mudah-mudah untuk kita menelan sahaja sesiapa dakwa mimpi ini kita terus telan. Sebab alam mimpi ini adalah satu perkara yang kita susah untuk pastikan, kan? Sekalipun ia adalah mimpi orang soleh, kan? Mimpi orang soleh tak semestinya datang daripada Allah. Ia boleh datang daripada diri mereka sendiri, kan? Nabi kata mimpi ada 3, satu daripada Allah, satu daripada diri kamu sendiri. Nabi kata satu datang daripada syaitan. So kalau kita kata dia bukan daripada Allah, tak semesti daripada syaitan, dia mungkin boleh datang daripada psikologi orang tersebut, kan? Bergantung kepada apa kesibukan awak pada hari itu, maka mungkin awak akan mimpi benda yang awak sibukkan diri awak memikirkan tentangnya. Maka bila malam terkeluar benda tu. Ia tak semestinya adalah pengkhabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So nak pastikan bukan benda senang, kan? Untuk mengumpulkan orang pula tu, buat satu gerakan, itu adalah satu perkara yang kalau dilakukan secara tidak berdisiplin, sembrono, dia akan membuat kerusakan yang amat besar sebenarnya. Dia akan merosakkan kehidupan ramai orang. Orang. Jadi, apabila seseorang itu membuat sesuatu dakwaan berkenaan dengan sesuatu yang gaib. Contoh, bila hari kiamat itu adalah dakwaan gaib. Okey. Dia kena bawa bukti. Kalau perkara tersebut ada dalam Quran dan Sunnah, maka settle. Okey. Katalah saya datang dan saya mengatakan bahawa rukun Islam, okay, yang terakhir sekali percaya pada qada dan qadar. Itu dakwaan saya. Saya kena bawa bukti lah, kan? Maka saya datangkan hadis Nabi SAW, saya datangkan ayat Al-Quran Al-Karim bercakap berkenaan dengan qada dan qadar Allah. Maka selesai. Tetapi ada satu jenis dakwaan ghaib yang tidak ada dalil berkenaan dengannya. Okey, yang tidak ada dalil berkenaan dengan ini. Nanti kita akan cerita. Okey, sorry, 38 dah. Kita pergi ke 39 Ustaz. 39 pun dah, sorry. Ke bawah sikit, ke bawah lagi. Okey. Yes. Dia dekat tengah tu, dekat tengah. Selepas Syekh Said berbicara berkenaan dengan istiqra' tam wal luzum al-bayyin, ya. Ini dia kasih penerangan ringkas, ya, yang saya pun dah berikan, saya ingat saya. Kita terus masuk kepada teks seterusnya. Fan nususul qat'iyyatu thabitatu fil kitabi tu'tina yaqinan bi madmuniha. Okey. Apabila kita dapat satu teks yang sahih, ya, yang benar secara qat'i dari segi penyampaian dia, sanad dia, mutawatirnya, بعد اجتياز مرحلتين من النظر المرحلة الأولى
التحقيق في سند القرآن من لدن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلينا. المرحلة الثانية التحقيق في إخباره صلى الله عليه وسلم بأن القرآن هو min indillah. Okey, apabila sesebuah teks, contohlah Quran datang kepada kita, satu ayat Quran datang daripada kita, maka untuk kita capai level yakin, dia kena lalui dua proses. Yang pertama sekali, kita kena pastikan bahawa ayat tersebut memang betul-betul ya daripada Nabi SAW. Kemudian kita kena pastikan bahawa memang Nabi SAW beritahu bahawa teks tersebut memang Quran. Teks tersebut memang Quran. Sebab tak semua yang datang daripada Nabi adalah Al-Quran. Kan? First kita kena pastikan dia benar-benar datang daripada Nabi. Kemudian kita kena pastikan bahawa yang datang daripada Nabi itu Nabi dakwa sebagai Al-Quranul Karim. Okay? فإذا حققت في المرحلة الثانية على ضوء القواعد التي سنذكرها عما قليل أصبحت نصوص الكتاب حينئذ مصدر يقين دائم. وهذا معنى قولنا قبل قليل فأما المنصوص عليه في أحدهما فهو داخل بذلك في المدركات اليقينية. Okey, ini saya dah jelaskan. Tak apa, kita teruskan. Wasiyani ba'da dhalika. Okey. Wasiyani ba'da dhalika ni maksudnya la farq. Tidak ada beza. An yakuna lil aqli sabilun ila hadmi hadhihi al mughayyabat wa fahmiha an tariqihi al khas aw alla yakuna lahu min sabil. Ya. Selepas khabar ini datang kepada kita, sebuah dakwaan bahawa ini dakwaan daripada Nabi. Nabi kata ini adalah Al-Quran. Maka tak kisahlah lepas tu akal kita boleh digest ataupun tidak. That's a different story. Okay, that's a different story. Yang penting kita sabitkan dulu dia datang daripada Nabi. Dan Nabi dakwa ia adalah Al-Quran. Lepas tu akal boleh faham ke tak boleh faham ke, itu cerita lain. فتلك المغيبات السمعية التي لم ينفذ إلينا شيء من أمرها إلا عن طريق الخبر الصادق عنها كقيام الساعة وحشر الأجساد ووجود الجنة والنار والملائكة. Seperti contoh, khabar berita tentang sesuatu yang kita tak boleh nak check. Ya. Contoh seperti hari kiamat, hari kebangkitan, adanya syurga, adanya api neraka, tentang malaikat. وكل ذلك يكفي لدخوله في المدركات اليقينية أن نصا صريحا من كتاب الله أو متواتر السنة قد تناوله وأخبر عنه. Okay? Cukup untuk kita iktiraf dia sebagai satu hujah yang yakini, yang bertaraf yakin, kerana ia datang daripada jalan mutawatir dan kita pasti ia adalah ayat Al-Quran. Sama ada akal kita boleh faham ataupun tidak, that's different story. Ya. Itu tidak berapa perlu. Yang penting kita kena pastikan dulu ia memang datang daripada Nabi dan Nabi dakwa ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ghaira anna min sya'nil Qur'ani ma'a dhalika an yahmilana 'ala at-ta'ammuli wan nazari fi kulli ma yukhbiruna anhu wa yahmiluna 'ala al-yaqini bihi. Tapi Quran ni kalau kita lihat, dia suka bawa kita untuk kita berfikir. Kan? Untuk berfikir berkenaan dengan perkara-perkara yang Al-Quran beritahu kita berkenaan dengannya. Contoh, Allah beritahu kita akan ada hari kebangkitan. Dan dalam Al-Quran, Allah memberikan contoh-contoh apa? Hidupnya tanah ini dengan air yang turun. Kan? Kita lihat benih-benih itu tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan kerana hujan. Maka begitulah kamu akan dibangkitkan, Allah Subhanahu Wa Taala kata. Maksud dia, Allah tak suruh kita percaya, jangan tanya. Tidak. Allah suruh kita percaya, dalam masa yang sama dia permudahkan untuk kita terima secara rasional, secara logikal. Okay. Kalau siapa baca Quran betul-betul, dia akan nampak Allah sebenarnya cuba untuk buatkan kita faham dan terima secara rasional. Mana tadi? Okey. من تلك الغيبيات التي يمكن للعقل البشري أن يجول ويلمس الحقيقة عنها كوجود الله عز وجل وحدوث الممكنات وجعلية الأسباب الكونية وما شابه ذلك. Allah akan, kalau kita lihat dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan cuba mendekatkannya dengan kita. Mendekatkan dengan akal kita. Antaranya adalah isu tentang wujudnya Allah. Kan? Bahawa alam ini ada permulaan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bercerita berkenaan dengan rantaian sebab musabab kewujudan alam ini.
dan yang sewaktu dengannya. Okey. Walaqad khada ulama'ul kalami fi bahthi hadhihi al-masail an tariq al-aqli wal fikr. Ada satu golongan di kalangan ulama-ulama Islam dipanggil sebagai ulama kalam. Okey. Dipanggil sebagai ulama kalam. Dan ulama kalam ni kalau kita lihat mereka berbicara berkenaan dengan topik-topik ni. Topik apa? Tentang kewujudan Tuhan, tentang bahawa alam ini ada permulaan, kan, dan rantaian sebab musabab yang ada di dalam dunia ini. Mereka berbicara berkenaan dengannya tanpa menggunakan nas, Quran ataupun sunnah. Kadang-kadang mereka gunalah. Tetapi rata-rata kalau kita lihat ilmu kalam tujuannya adalah mempertahankan akidah Islam dengan akal. Okey, dengan akal. An tariqil aqli wal fikri. Okey. Okey, kita pergi ke muka surat seterusnya. Ya, apa dah sangkut? Okey. An tariqil aqli wal fikri al mujarradi duna an yad'u al khabara as sadiqa wasitatan bainaha wa bainahum. Maka mereka berbicara berkenaan dengan kewujudan Tuhan, kan, alam ini ada permulaan, alam ini bukan qadim, kan, pembahagian antara benda yang hadis, benda yang qadim, wajibul wujud, mumkinul wujud, mustahilul wujud, dengan menggunakan akal. Kenapa? Akan dijelaskan. Walakin lam yakun dhalika min ajli annahu as-sabilul wahid. Itu tidak bermakna bahawa jalan akal adalah satu-satunya jalan untuk kita sampai kepada yakin. Tidak. Wa innama min ajli an yashuqqu ila al-yaqini biha tariqan ukhra min al-bahthi ila janibi tariqil khabar as-sadiq. Sebab mereka ni nak memperbanyakkan jalan untuk kita sampai kepada yakin. Satu jalan adalah begini. Awak dah sabitkan bahawa kalam-kalam itu adalah kalam Allah dan kalam Rasul, maka apa sahaja yang datang selepas tu awak terus terima. Itu satu jalan. Itu jalan yang diterima pakai di dalam keilmuan Islam. Tetapi ada satu lagi jalan. Jalan ni dia berbeza sedikit. Dia tidak menggunakan Al-Quran ataupun Sunnah dalam membuktikan kewujudan Tuhan, contoh. Dia hanya setakat menggunakan akal. Dan ada orang kata jalan ini lebih cepat, lebih pintas. Bukan bermakna jalan ini lebih baik. Tidak. Okay. Dia ada keperluan dia pada konteks yang tertentu. Contohlah, kan, apabila kita berbicara dan berdebat, bermuzakarah ataupun berdebat dengan orang-orang bukan Islam, dia tak nak dengar kita bawa dalil. Contohlah, dia tanya kita, apa bukti engkau ada hari kebangkitan? Mana? Takkanlah kita nak bawa ayat Quran yang bercerita tentang hari kebangkitan, kan? Maksud dia pada dataran dakwaan. Kita tak boleh kata ni Quran kata. Kita tak boleh kata pada Nabi kata, kan? Bukan itu yang boleh jawab soalan dia. Dia nak buktikan kepada aku bahawa hari kebangkitan ini possible. It is something that can happen. Sesuatu yang boleh berlaku. Maka awak tak bolehlah quote daripada Quran dengan Sunnah. Okay? Awak nak kena berhujah dengan hujah akliyah. Nak quote daripada Quran Sunnah boleh. Okay? Ayat-ayat yang ada hujah akal di dalamnya, yang terkandung di dalamnya hujah akal, bukan hanya dakwaan. Sebab ada ayat Quran dia Allah mengatakan A, B tanpa menjelaskan sebab. Tapi ada ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kenapa begini, kenapa begitu. Jadi kalau nak nukil daripada Al-Quran dalam hujahan kamu, boleh. Nukil, ni khusus pada bahasan dengan orang bukan Islam. Nukil, tetapi yang mengandungi hujah di dalamnya. Sebab dia tak percaya pada Al-Quran. Awak tak boleh suruh dia telan Al-Quran tu ataupun terima Al-Quran itu. Yang dia ada adalah akal. Kita pun ada akal. Jadi kita berhujah pada dataran itu. Maka Syekh Sa'id kata, ada dua jalan. Okay? Wa hakadha yaslukul fikrul islami ila al-imani bi wujudillahi wa wahdaniyatihi wa muta'allaqati dhalika maslakaini ithnaini. Ada dua jalan, maslaka ithnain. Kilahuma manhajun ilmiyyun daqiq la khadash fi. Okey. Maka jalan nak menuju yakin kepada iman kepada kewujudan Tuhan, kan, bahawa Tuhan itu esa dan segala yang berkaitan dengannya, jalan dia ada dua jalan. Ada dua jalan. Dua-dua sampai kepada tempat yang sama. Dua-dua adalah jalan yang benar-benar halus, kita kata, yang ada berdiri di atas dasar disiplin
Disiplin ilmu. Saya banyak kali guna istilah disiplin ilmu. Mungkin saya tak pernah jelaskan. Disiplin ilmu ni, tengok pada perkataan disiplin. Disiplin ni, apa maksud dia? Dia adalah sungguh-sungguh. Dia teratur. Dia organised. Dia apa lagi tentang disiplin ini? Dia ada pertanggungjawaban. Okay. So, keilmuan yang berdisiplin adalah keilmuan yang begitu. Keilmuan yang disiplin bukan cakap lepas. Bukan dakwa-dakwi. Ditanya mana bukti, mana hujah, tak perlu hujah. Itu bukan disiplin ilmu. Saya banyak kali ulang istilah disiplin ilmu. Disiplin ilmu, disiplin ilmu. This is very, very important. Masyarakat Melayu Islam kita perlu membudayakan ilmu yang berdisiplin. Approach to knowledge that is disciplined. Kita punya pendekatan kepada ilmu itu mesti berdisiplin. Kita tengok kes baru-baru ini berkenaan dengan kitab Tajul Muluk contoh kan. Berkenaan dengan ramalan. Kita lihat golongan-golongan yang mempertahankan kitab tersebut. Tidak ada satu pun di kalangan mereka yang mampu mempertahannya dengan disiplin ilmu. Tidak ada. Sebab apa? Sebab memang benda tu batil lah. Tapi sepatutnya golongan yang mempertahan ni, mereka harus duduk dan berfikir. Aku nak pertahankan kandungan buku ini atas dasar apa? Kita tengok apa ni, kita ambil contoh, penghujahan yang tidak berdisiplin, keilmuan yang tidak berdisiplin. Kita ambil contoh. Tajul Muluk betul. Jangan kutuk, jangan kritik Tajul Muluk. Sebab apa? Sebab dia ditulis oleh ulama. Okey. Ada yang kata pada saya, ia telah ditashih oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, penulis kamus tersebut. Maka bagi dia, hanya kerana ia sudah ditashih oleh Syekh Idris Marbawi, maka tidak boleh kita kritik, tidak boleh kita tolak. Seolah-olah macam semua kandungannya itu kita harus terima. Apa lagi hujah yang mereka bawa? Tak faham, jangan kritik lagi. Kalau tak faham lagi, jangan kritik. Kalau tak faham lagi, jangan kritik. Kamu bukan ahlinya. Kalau kita lihat, semua dakwaan-dakwaan ini adalah dakwaan yang tidak ada asas. Dia tidak berdiri di atas apa-apa asas yang kukuh. Contoh, yang pertama, ulama tulis. Maksud dia apa? Kalau sesebuah buku ulama tulis, apa maknanya? Maknanya kitab itu tidak boleh salah? Kan? Ini benda asas dalam keilmuan Islam. Kan? Saya tak ada masalah kalau orang awam yang tidak bergelumang dengan keilmuan ni cakap macam tu, tak ada masalah. Kita faham. Kan? Tapi bila sudah ditegur tu, cubalah berfikir. Cubalah buka mata. Bila awak kata, tapi ulama ni buat, tapi ulama ni tulis, adakah anda berdakwa ulama, bila ulama cakap sesuatu, bila ulama tulis sesuatu, adakah ucapan dan tulisan mereka itu maksum, terpelihara daripada kesalahan? Saya yakin umat Islam yang cakap macam tu pun, dia kalau ditanya soalan ni, dia akan kata tak, ulama tak maksum. Dia akan kata ulama tidak maksum. Tapi dia akan kata macam ni, mungkin ulama tu tahu sesuatu yang ustaz tak tahu. Ustaz bawa sebuah hadis daripada Nabi SAW, diriwayatkan oleh Ibn Majah, An-Nasa'i, Imam Ahmad. Nabi jelas-jelas kata bahawa siapa yang mengatakan bahawa tergelincirnya bintang tertentu, bahawa akan berlaku kematian orang-orang besar. Nabi cakap jelas-jelas benda ni. Hadis ni hadis sahih. Siapa yang mengaitkan kegelinciran bintang tertentu dengan kematian orang-orang besar, di mautil azama, orang tu berbohong, Nabi kata. Orang tu berbohong. Itu kalam Rasulullah tu. Dan kandungan yang ada dalam Tajul Muluk itu apa? Exactly that. Dalam kandungan tersebut, mengatakan bahawa kalau awal Muharram jatuh pada hari Selasa, apabila, okey, menarik. Lepas tu ada isu ilmu Allah tu luas. Terima kasih. Apa tadi? Apabila hari pertama Muharram jatuh pada hari Selasa dan dia tak berhenti dekat situ. Apabila terbitnya bintang Marikh. Apabila terbitnya bintang Marikh, maka 5 perkara akan berlaku. Salah satunya kematian orang-orang besar. Okey, itu dasar ilmu. Sesiapa yang menggunakan itu sebagai dasar ilmu, kuat, kokoh, sebab itu Nabi yang kata. So sekarang kita pergi kepada kitab Tajul Muluk. Tajul Muluk mendakwa exactly apa yang Nabi kata pembohongan. So macam mana nak defend? Tak boleh defend.
Tapi iyalah, masalah ta'assub, masalah kita punya ketaksuban dengan orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu ni takkan tak tahu Ustaz. Takkan tak tahu. Ini adalah dakwaan yang tidak ilmiah, kan? Kita hormat ulama kita sepanjang sejarah. Tetapi kita kena hormat kemanusiaan mereka juga. Kita kena beradab dengan kemanusiaan mereka, bahawa mereka tetap manusia. Mereka boleh buat silap. Berapa banyak kesilapan yang dilakukan oleh para ulama sepanjang sejarah. Dan buat salah ni benda biasa. Bukan hina mereka. Bukannya mereka ni rendah ke apa kalau buat silap. Ulama berapa banyak zaman silam tulis buku silap. Dia sendiri mengakui, aku tersilap dalam buku ni. Kan, terima kasih kepada yang menegur. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, kita punya ketua dalam akidah Asy'ariyah kita. Dia dulu Mu'tazilah. Lepas tu dia bertaubat dan dia kembali kepada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian membina satu jalan yang dinamai sebagai jalan Asy'ariyah, yang juga adalah jalan salafus salih. Maka dia buat silap. Bayangkan kalau orang yang tak tahu Syekh Abdul Hasan Syazuli ni, Abdul Hasan Al-Asy'ari ni sudah berubah daripada Mu'tazilah kepada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia masih berpegang kepada the outdated story yang dia masih Mu'tazilah. Cuba bayangkan, dia boleh terima tak kalau dia berta'assub seperti orang-orang yang mempertahan Tajul Muluk ini? Dia akan kata, mustahil ulama salah, kan? Padahal orang tu dah mengaku pun dia buat salah. Kalau Abdul Hasan Al-Asy'ari boleh buat silap, kenapa ulama lain tak boleh buat silap? Apa yang mustahilnya? Dan bila mereka buat silap, adakah itu merendahkan derajat mereka di mata kita? Tidak. Kalau saya nak pergi lebih jauh lagi, saya akan pergi tabi'in pun silap, buat salah. Kan? Para sahabat pun ada buat salah. Dan Rasulullah SAW pun ada melakukan kesilapan. Ini ada dalam Al-Quranul Karim. Tapi hari ini kita berbicara berkenaan dengan kitab orang dulu-dulu, seolah-olah macam orang dulu-dulu ni tahu semua benda. Itu tak betul, kan? Tidak ada satu generasi yang tahu semua benda. Zaman kita pun ada benda yang kita tidak akan tahu juga. Jadi orang yang datang selepas kita, cek apa yang kita cakap, cek apa yang kita tulis. Kalau salah, betulkan. Tak ada masalah. Kita pun tak mahu mereka ta'assub dengan kita. Kan? Selepas 200 tahun, kita akan jadi orang dulu-dulu. Takkan kita nak anak cucu cicit kita ni main ikut aja apa yang kita cakap. Seolah-olah macam, Ustaz Nodroh ni orang dulu-dulu, kan? Tak, saya tahu ada kesilapan yang kita akan cakap, yang kita akan tulis, ataupun sudah tulis dan sudah cakap, dan memang ada pun, dan memang ada pun. Jadi mereka-mereka yang mendakwa dakwaan-dakwaan seperti itu, ulama dulu dia tahu apa yang dia tulis, dan ini semua benda-benda rapuh, benda-benda rapuh. Apa lagi? Ilmu Allah tu luas, kan? Kita bercakap tentang ilmu kamu, ilmu manusia, bukan ilmu Tuhan. Ya, ini peliknya game makrifat ni, kan? Bila kita bercakap tentang benda ni, tiba-tiba dia bawa ilmu Allah tu luas. Hello, we're not talking about God's knowledge, we're talking about your knowledge. Apa benda, kan? Seolah-olah macam ilmu dia tu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi bukan ilmu pun apa yang kamu pegang, kebatilan yang kamu anggap sebagai ilmu. So kamu nisbahkan kepada Allah. Apa ramai orang kat Facebook saya tengok semua main Allah. Allah ilhamkan kepada saya design t-shirt. Contoh, kan ada orang cakap macam tu. Mana boleh cakap benda-benda macam tu, kan? Mana boleh mudah-mudah kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dapat ilmu ni daripada Allah. Allah nak saya sampaikan ilmu ini kepada orang lain. Mana boleh cakap macam tu? Kita cakap insya-Allah, ya, kemungkinan inilah ilmu yang baik yang Allah berikan kepada saya dan ilmu yang baik itu harus disebarkan. Cakaplah macam tu. Itu orang yang ada ilmu, orang yang ada tawaduk, dia cakap macam tu. Dia tak akan kata, ini ilmu yang Allah bagi pada saya akan berikan kepada awak. Seolah-olah bila awak kata ilmu Allah tak boleh salah. Dan bila awak kata awak ada ilmu Allah, maka awak tak boleh salah. Itu dah mengelirukan masyarakat. Mungkin orang yang cakap tu pun terkeliru juga. Ilmu Allah lain, ilmu manusia lain. Okey, ilmu kita terhad, ilmu kita boleh salah, ilmu kita boleh, benda kita anggap ilmu bukan ilmu. Jadi jangan bawa masuk isu ilmu Allah tu luas. Itu tak ada orang Islam pun yang mempertikaikan benda tu. Tak ada orang Islam pun yang mempertikaikan isu tersebut. Okey. So, itu maksud saya dengan disiplin ilmu. Saya ambil contoh Tajul Muluk ni senang. Itu jelas-jelas adalah satu ramalan yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Itu dia panggil ilmu tanjim. Bukan ilmu falak. Ilmu falak tak ada masalah. Ilmu falak tak ada kaitan dengan meramal apa yang akan jadi dekat muka bumi ni, manusia akan buat apa kalau bintang ni jadi macam tu, bintang ni tergelincir begitu. Orang-orang besar akan buat keputusan-keputusan
Tak ada benda-benda macam tu. Tapi kalau kita kata berkaitan dengan cuaca, berkaitan dengan udara, berkaitan dengan geologi contoh, kan bila bulan mengambang, biasanya ombak akan semakin besar. Itu tak ada masalah, itu ilmu sains. Itu berkaitan dengan ilmu falak, kan, ilmu tentang kalender dan sebagainya, tak ada masalah. Yang dikritik ilmu tanjim. Ni banyak geng-geng yang tak sabar nak mempertahan. Dia tak faham beza tanjim dengan falak. Nabi haramkan ilmu tanjim. Man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zad. Sesiapa yang mengambil serpihan daripada ilmu perbintangan, tanjim bukan falak, maka dia telah mengambil sebahagian daripada ilmu sihir. Kalau tambah ilmu falak, ilmu tanjim dia tu, tambahlah ilmu sihir dia, Nabi kata. Zada ma zada. Maksudnya Nabi nak kata benda ni benda sama. Ilmu tanjim adalah ilmu sihir, dan memang betul. Siapa yang buat kajian tentang sihir, semua tukang sihir akan ada isu tanjim. Lepas tu dia berkait dengan isu abjad. Ramai orang tidak sedar bahawa isu abjad ni, alif 1, ba 2, jim 3, dal 4 ni, dia berkait rapat dengan ilmu tanjim. Orang-orang yang nak buat perwafakan, nak buat wafak tu, nak buat raja-raja wafak tu, dia kena tengok tarikh. Bukan tarikh lah, posisi-posisi bintang-bintang tertentu. Dia nak kena guna huruf-huruf tertentu. Dia nak kena kira jumlah-jumlah huruf tertentu. Dia nak tulis nama orang tertentu ni, kata dia nak buat wafak untuk Fatimah. Dia kena kira fa tu berapa, ta tu alif tu berapa, ta tu berapa, mim tu berapa, tak marbuta tu berapa. Kan? Lepas tu dia ada dia punya bukhur dia. Lepas tu dia ada dia punya bintang dia. Okey. So dia tak terpisah. Sebab tu Ibn Abbas kata, okey, ada orang bertanya tentang orang-orang yang mengamalkan abjad. Ibn Abbas kata apa? Ini penting ni. Ini adalah asar yang penting. Ibn Abbas bercakap berkenaan dengan yaktubuna abjad wa yanzuruna fin nujum. Ada orang tanya berkenaan dengan kaum yang menulis abjad, okey, dan melihat kepada bintang-bintang. Maksud melihat ni bukan tengok, kan? Maksud dia meramal-ramal dengan bintang-bintang. Ibn Abbas kata, aku melihat mereka sebagai kaum yang tidak akan ada bahagian dekat akhirat. Maksud dia tukang sihir mereka ini. Tukang sihir mereka ini. So kamu nak ikut Nabi ke, nak ikut Ibn Abbas ke, ataupun nak ikut orang dulu-dulu? So itu masalah ketaksuban tau. Kita kena persoal diri kita. Dan kalau kita dapati, ada benda salah dalam buku ni, kita minta Allah ampunkan mereka. Mungkin mereka tersilap. Kan? Orang yang tersilap tak bersalah. So mungkin Allah ampunkan dia. Kamu yang Allah tak ampunkan sebab dah diberitahu jangan buat. Dah tahu, dah dengar hadis Nabi, kamu buat. Mereka mungkin Allah ampunkan sebab mungkin mereka tak tahu. Mereka tak pernah dengar hadis ni. Dan tak mustahil. Mereka tak pernah dengar hadis Nabi SAW berkenaan dengan isu tanjim ini. Dan tak mustahil mereka tak pernah dengar kalam Ibn Abbas berkenaan dengan abjad dan tanjim. Ingat, abjad dengan ilmu tanjim, dia jalan bersama. Sebab tu Ibn Abbas pun ditanya soalan yang bersama. Abjad dengan ilmu menilik dengan bintang. Menilik dengan bintang. Haram, itu adalah ilmu sihir. Kamu suka ke tak suka ke? Ada orang kata, Ustaz, benda ni tak salah. Salah guna dia yang salah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benda tu sihir. Dia macam mencuri. Boleh kamu kata, saya mencuri ni untuk kebaikan masyarakat? Mana boleh? Saya merompak untuk kebaikan masyarakat. Saya kalau merompak untuk kebaikan, maka dapat pahala, Ustaz. Tak boleh. Sama juga zina. Saya berzina untuk kebaikan, Ustaz. Kan? Saya mengamalkan syirik untuk kebaikan. Salah guna yang jadi salah, Ustaz. LGBTQ ni tak ada masalah, Ustaz, kalau digunakan untuk kebaikan. Mana boleh macam tu? Dan benda tu haram-haram. Buat niat baik pun dia tetap adalah haram. So kena fahamkan maksud istilah disiplin ilmu. Berhujah betul-betul dengan jelas, dengan ada asas, ada rujukannya daripada Al-Quran, Sunnah, daripada para ulama. Bukan rasa-rasa, sangkal suka-suka hati. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Ya, nak sangkal-sangkal dengan ilmu, nak sangkal-sangkal dengan hujah. Siapa kamu merasakan bahawa kamu boleh menyangkal tanpa hujah? Siapa kamu? Itu orang yang sombong. Aku boleh tolak apa saja yang ustaz ni kata hanya dengan mengatakan dia Wahabi contoh. Who do you think you are? Kan? Sebab tu kita kena bawa hujah. Sebab kita ni bukan siapa-siapa. Kita manusia biasa. Kan? Kita bukan rujukan. Sebab tu kita rujuk Quran dengan Sunnah.
orang yang bercakap-cakap ni tanpa ada rujukan ni adalah orang-orang yang sombong. Sebab dia menyangka bahawa aku boleh cakap tanpa rujukan. Guru aku cakap, kan? Dan guru aku cakap tak payah ada rujukan. Itu kesombongan sebenarnya. So harap buka mata dan sedar. Baik, mana tadi? Okey. Itu jalan yang pertama. Amal maslakul awwalu fayabda'u bimarhalatil bahthi fi zahiratil wahyi. Fa idza tajawazaha ثنى بمرحلة البحث في صحة النقل وتوفر مقومات اليقين فيه فإذا تجاوزها استيقن الأمر وصدقه بصدق كل مقدماته. Okey. Ini adalah satu jalan untuk menyampaikan yakin tentang wujud Allah, kan, tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa alam ini ada apa kita kata permulaan. Satu jalan dia adalah yang pertama, awak sabitkan, yakinkan dulu bahawa Quran dengan sunnah ni memang datang daripada Allah dan Rasul. Lepas tu awak pastikan ia sahih. Okey. Lepas tu apa saja yang ada dalam kandungan ni awak terima. Ini satu jalan. Ini jalan pertama. Jalan yang kedua, amma al-maslaku tsani fayastajilu at-tariq wa yabhathu fil amri ala hudan min al-fikr al-mujarrad wal barahin al-aqliyyah al-mahdhah. Duna an yantaliqa bi dhahnihi ba'idan ila an-nubuwati wa haqiqatiha wal Quran wa sidqihi. Jalan yang kedua tadi adalah jalan ulama kalam. Tadi itu dia mula dengan akal tanpa merujuk kepada Al-Quran ataupun sunnah. Kenapa? Sebab ini dalam proses pengujahan kepada orang-orang bukan Islam. Nak menyampaikan yakin dalam jiwa mereka. Okay. So ini this is very important. Ini ada dua jalan. Ustaz, ada apa-apa soalan yang berkaitan, relevan? Okey, ini salah satu contoh lah yang saya cakap tadi. Ini percakapan yang kosong nilai. Kita tengok. Ni saya nak analisa sama-sama dengan awak. Hai Ustaz, dah lah tu. Tengok. Apa yang diperdebatkan betul ke kita ni? Okey, maksud di sini dia mempersoalkan apa yang diperdebatkan ni betul ke tidak? Adakah dia bertanya soalan atau dia setakat nak menyindir? Okey. Kalau bertanya soalan, sepatutnya dia berhenti dekat situ saja. Tapi dia meneruskan perbezaan pendapat dari kita atau dari Tuhan. Dia seolah-olah nak mengatakan bahawa semua perbezaan pendapat ini datang daripada Tuhan. Dan maka tak perlu sibuk-sibuk untuk kita berbincang, berdebat-debat. Jadi soalan saya kepada saudara Norman ni, iaitu kenapa kamu sibuk komen? Kan? Komen kamu ni sedang mengkritik secara tidak langsung apa yang saya sampaikan. Kalau betul kamu berpegang bahawa semua perbezaan itu datang daripada Tuhan, kamu tak payah sibuk pun, kamu diam sajalah. Diam saja, tak payah tegur, tak payah betulnya. Kan? Sebab semua datang daripada Tuhan. Ini antara kesilapan geng-geng makrifat ini. Kan? Gaya tulis ni saya tahulah. Mereka ni suka kata, biarkanlah orang nak percaya apa mereka nak percaya. Biarkanlah geng makrifat ni nak percaya apa mereka percaya. Biarkanlah lepak cakap apa dia nak cakap. Golongan macam ni, dia akan cakap macam tu. Tetapi apabila kami mengkritik, tak boleh. Lepak boleh cakap apa dia nak. Sebab perbezaan pendapat ni datang daripada Tuhan. So kami perbezaan pendapat ni datang daripada siapa pula? Ini kita kata hipokrisi. Inilah orang yang tidak berfikir dengan jelas. Ustaz, keluarkan balik soalan tadi, Ustaz, belum habis lagi. Okey. Kita ni dijadikan dari air mani je. Tengok apa kaitan kenyataan ni dengan yang datang sebelum tu. Dia nak beritahu apa? Bahawa tak ada nilai, tak ada makna perbincangan keilmuan ke apa yang nak disampaikan sebenarnya. What are you trying to say? Ulama tulis buku ni sibuk-sibuk untuk apa? Al-Quran beritahu kita supaya jauhkan jalan orang munafik. Kita kena tahu siapa orang munafik. Apa ajaran-ajaran yang salah. Kan? Kalau ada orang datang bawa ajaran yang salah, kita buat apa? Telan je macam tu. Tidak. Memang betul kita datang daripada air mani, tapi Allah berikan kita akal. Kita kena muliakan akal yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Semua agama dijadikan. Ini kenyataan apa ni? Apa benda semua agama dijadikan? Dekat Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta agama Hindu, Allah Subhanahu Wa Taala, apa maksud semua agama dijadikan? Ini contoh yang saya berikan. Orang yang bercakap
Pertama sekali penulisan tunggang langgang. Lepas tu bercakap, dia tak tahu pun apa yang bercakap sebenarnya. Semua agama dijadikan. What do you mean by this? Okay? Semua agama dijadikan. Kesesatan tu bermula daripada hawa nafsu manusia. Ya, Allah suruh sembah Tuhan, tauhid. Datang puak-puak tertentu, oh kita nak sembah patung juga. Oh kita nak sembah binatang juga. Kita nak sembah bintang-bintang juga. Itu bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah ciptaan hawa nafsu manusia yang harus ditentang, yang harus dibetulkan. Salah ke mereka? Yes, of course mereka salah. Okay? Janganlah kita merasa benar. Ini lagi satu. Jangan kita merasa benar. Dia tak perasan dia tengah bercakap ni. Kalau kamu kata janganlah kita merasa benar, saudara Norman ni adakah dia merasakan kenyataan dia ni benar atau salah? Kalau dia kata kenyataan dia ni benar, maka dia dah buat apa yang dia kata jangan buat. Kata pada saya jangan merasa benar. Tapi sekarang ni dia kata, dia pula tulis panjang-panjang macam ni. Seolah dia nak kata bahawa komen saya ni benar, Ustaz kena dengar apa saya cakap. Jadi soalan saya, komen kamu ni benar ke tak benar? Kalau komen kamu ni benar, maka kamu merasa benar. Kamu dah menyanggah prinsip kamu sendiri. Kalau komen kamu ini salah, maka jangan buang masa awak dan jangan buang masa saya. Faham? So benarlah dalam merasa baik Ustaz. Ini yang saya nak tentang dalam masyarakat kita. Pemikiran seperti ini, saya tak tahu siapa Norman ni. Saya tak kenal dia. Pemikiran seperti ini, kita tak akan ke mana sebagai orang Islam. Okay? Percakapan yang tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan hujah, bercakap sembarangan, kan? Daripada cara tulis kita tahu cara berfikir orangnya ni tidak teratur. Lepas tu ada sangka-sangka dekat dalam, lepas tu ada contradiction, tanakut dengan diri dia sendiri, canggahan dengan diri dia sendiri. Sebab mungkin tidak pernah diajar cara berfikir dengan betul. Mungkin disibukkan dengan aliran-aliran makrifat yang merosakkan akal. Ini saya cakap terus terang, saya tak kenal siapa Norman ni, tapi inilah sebenarnya yang saya insya-Allah berniat untuk sama-sama kita basmi. This kind of statements, this kind of thinking, this kind of religiosity yang memundurkan kita, membodohkan kita. Ustaz, next one tadi. Makrifat asli kena menempuh jalan berguru, ilmu bersumber dan jelas. Yang tidak asli berguru tapi sumber tak jelas. Bahkan ada yang mengejek jika disebutkan tentang kitab-kitab, kedai kitab katanya. Betul. Ini satu perkara kan. Mereka guna istilah ahlu kitab yang ada dalam Quran tu. Dia lontarkan kepada orang-orang yang kuat baca kitab, menulis kitab dan sebagainya. Dan itu menunjukkan kebodohan mereka. Ya. Dan istilah bodoh ni, dia bukan biadab. Okay, dia adalah satu statement of fact. Kalau sekolah dulu-dulu, cikgu bila mengajar, ada anak murid yang betul-betul bodoh, dia akan cakap, kamu ni ada kebodohan. Dan kenyataan itu, dia macam seorang doktor beritahu pesakit, kamu ada sakit. Boleh kita kata doktor biadab? Kan? Kalau ada kebodohan. Dan kebodohan tu boleh dirawat dengan ilmu. Kebodohan boleh dirawat dengan ilmu. Ni tak, bila kata bodoh, biadab. Okey. So kenyataan yang bagi saya, kenyataan yang bodoh, mengatakan bahawa oh ni ahli kitab. Bila mereka sebut ahli kitab ni, mereka merujuk kepada orang-orang yang baca kitab dan sebagainya. Mereka tak sedar yang menulis kitab ni siapa. Yang menulis kitab ni manusia. Kan? Saya boleh berguru dengan orang yang menulis kitab walaupun dia telah meninggal dunia. Boleh. Tak ada masalah. Saya juga boleh berguru dengan orang yang masih hidup. Saya boleh berguru dengan orang yang telah meninggal dunia. Yang penting ilmu itu sampai kepada kita. Yang penting ilmu itu sampai kepada kita. Tak kiralah melalui percakapan, penulisan. Kalau kamu berguru dengan orang hidup sekalipun, macam mana kamu dapat ilmu daripada dia? Antaranya adalah di percakapan dia. Menggunakan perkataan juga. Kan? Ini guru menulis dalam buku, kita baca, sama juga. Ini cuma kita melihat perkataan dia. Kamu mendengar perkataan guru kamu. Jadi berguru memang betul. Tapi berguru dengan orang yang betul. Kamu kalau berguru 100 orang pun, tapi guru semua sesat barat, guru semua geng mak lipat, kan? Tak guna ada guru. Guru itulah yang akan membawa kamu masuk dalam neraka. So hati-hati. It's not about whether you have teacher or not. Whether your teacher is right or not. Berapa ramai orang bukan Islam yang masuk Islam hanya dengan baca Quran, tanpa ada guru pun. Tapi bagi saya itu berguru lah tu. Dia berguru dengan Quran itu. Kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala.
Ni tak, geng makrifat kata oh tak ada guru takkan sampai, tak ada guru takkan sampai. Mereka nak mengeksklusifkan jalan mereka ni. Sebenarnya mereka yang tak sampai-sampai. Cara mereka cakap, cara mereka buat kerja, cara mereka tengok. Itu tanda orang yang tak sampai, belum mula jalan pun sebenarnya. Tapi mereka berdilusi, berkhayal bahawa oh kamu tak sampai kan. Ustaz tadi sebut tentang Nabi Ibrahim, tentang bulan, bintang dan matahari. Adakah itu satu metafor? Terima kasih. Soalan yang baik. Okey. Sayyidina Ibrahim alaihissalam, dia hidup di sebuah zaman, di sebuah tempat yang di mana orang-orangnya, masyarakatnya itu menyembah bintang-bintang. Menyembah bulan, menyembah matahari, ya. Maka dalam ayat tersebut, ya, falamma ra'al qamar bazighan, ya, apabila Sayyidina Ibrahim melihat matahari, bulan itu terbit, dia kata qala hadha rabbi, dan ini adalah Tuhanku. Kemudian bila matahari bulan itu hilang di waktu pagi, dia kata la uhibbul afilin, macam mana Tuhan boleh tenggelam, macam Tuhan boleh hilang. Lepas tu dia kata, dia lihat matahari, kata hadha rabbi hadha akbar, ini adalah Tuhanku, ini lebih besar kan. Tapi bila matahari terbenam, kata takkan Tuhan terbenam kan. Ini adalah demonstrasi Nabi Ibrahim. Dia berlakon saja sebagai demonstrasi, demonstrasi. Lepas tu dia jelaskan sebab dia kenapa dia buat macam tu. Lepas tu dia kata aku mengingkari semua yang kamu sembah ini kan, dan aku balik kepada fatrus samawati wal ard, dia yang mencipta alam ini, bukan bintang-bintang ini. So dia berlakon, dia kata okeylah, I take, you believe in this as God, okay, I take him as God. Tapi bila terbenam, hilang, takkan Tuhan macam ni kot kan. Dia tanamkan ragu dalam jiwa masyarakat yang menyembah bintang-bintang pada waktu itu. Okay, so itu bukan metafor, itu memang betul. Sebab mereka pada waktu itu memang gila bintang. Maksud dia menyembah bintang-bintang. Itulah asal usul ilmu nujum ni, tanjim ni. Asalnya mereka percaya bahawa bintang tujuh itu adalah Tuhan-Tuhan, jelmaan Tuhan-Tuhan, roh Tuhan-Tuhan menjelma sebagai bintang-bintang. Maka kalau nak tahu perjalanan dunia ini, apa berlaku dalam dunia ni, maka kamu kena sembah Tuhan-Tuhan itu. Kalau kamu tahu pergerakan Tuhan-Tuhan itu, kamu akan tahu apa mereka akan buat dekat atas muka bumi. Faham tak? Itu asal ilmu tanjim. Ilmu menilik-nilik dengan bintang. Sebab mereka dakwa bahawa bintang-bintang itu adalah Tuhan. So, very interesting question. Dia berkait dengan apa yang kita bincang. Ustaz, ada soalan lain tadi? Yang relevan sajalah. Tak ada, Ustaz. Tak ada. Tak ada, okey, syukran. Okey, teruskan, kita sambung. Okey, kita terus ke bawah. Wakilal maslakaini yantahiyani bil bahithi ila al yaqin bal innahuma yaltaqiyani akhiran liyashudda kullun minhuma min azri athani. Okey, maka kedua-dua jalan itu dia akhirnya berakhir dengan keyakinan juga. Hakikatnya yaltaqiyan, dia adalah dua jalan yang bertemu, yang mana di hujung-hujungnya dia saling mengukuhkan satu sama lain. Yashudda kullun minhuma min azri athani. Kan, yang satu akan mengukuhkan jalan yang satu lagi. Maka orang yang mengambil jalan nas sahaja, dia mengukuhkan dapatan akal golongan ulama kalam. Dan dapatan akal ulama kalam ni akhirnya akan mengukuhkan nas Al-Quran ataupun kepercayaan yang dapati daripada Al-Quran dan sunnah. Ini kita katakan sebagai menyandingkan, mengahwinkan wahyu dengan akal. Islam ni adalah agama yang mengahwinkan wahyu dengan akal. Dia bukan buang akal, dia bukan hintam akal, bukan hina akal. Bukan setakat kata kita ni air mani tak ada nilai dan sebagainya.
Allah yang jadikan akal kita ni. Kita kena hormat akal itu. Allah yang jadikan akal tu. So kita kena menghormati dan kena ada adab dengan akal yang Allah ciptakan. Cara beradab dengan akal adalah dengan menggunakan akal dengan cara yang berdisiplin, ya, dengan ikhlas. Okey, terus wa amma ma lam yata'arrad lahu al-khabar al-mutawatir al-yaqini bi ay nafsin wadihin sarihin fa yanhasiru as-sabilu ila ma'rifati al-haqq fihi bin nazar al-aqli al-wahdah wa huwa yatahaqqaqu bi maslakain ithnain. Okey. Kalau sesebuah dakwaan itu tidak ada sesebuah dakwaan ghaib, ya, sebuah dakwaan tentang perkara ghaib. Ghaib ni maksud dia apa? Yang tak dapat digapai oleh indera kita. Okey, ghaib ni bukan sekat cerita akhirat ke neraka syurga. Ghaib ni termasuk apa-apa perkara yang kita tak dapat gapai sekarang ni. Contoh, saya tak tahu apa yang sedang berlaku dekat planet Mars sekarang ni. Maka planet Mars ghaib bagi saya. Okey, planet Mars ghaib bagi saya. Tapi bagi orang yang ada dekat planet Mars katalah sekarang ni, tak ghaib bagi dia. Bagi saya ia adalah ghaib. So kena faham dakwaan ghaib tu apa maksud dia. So, kalau sesebuah dakwaan ghaib itu tidak ada sandaran daripada Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada sandaran daripada wahyu, fayan hasiru as-sabilu ila ma'rifatil haqqi fihi bin nazar al-aqli wahdah. Maka satu-satunya jalan yang kita ada, okay, untuk mengetahui bahawa dakwaan tentang perkara ghaib itu benar ataupun tidak adalah dengan berfikir dengan akal kita. Itu saja jalan yang ada. Dan dia ada dua jalan. Okay. Nak memastikan sesuatu dengan akal itu secara umum, ada dua jalan. Yang pertama sekali, al-maslakul awwal, ittiba'u ma yusammunahu bidilalatil iltizam. Ittiba' ma yusammunahu bidilalatil iltizam. Dengan mengikut satu teknik dalil, hujah yang dinamakan sebagai dilalatul iltizam. Apa dilalatul iltizam ni? Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Melayu, sebenarnya bahasa Inggeris lah, dia panggil korelasi. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil correlation. Correlation. Bergandingan dua perkara. Kalau ada perkara A, mesti ada perkara B. Perkara A ni ataupun perkara B ni saling melazimi yang satu lagi. B sentiasa melazimi A sentiasa melazimi B. So kalau ada A ada B, kalau ada B ada A. Itu dipanggil sebagai iltizam, melazimi. Wahia, apa maksud dia? Apa maksud dia? Kita jelaskan. Wahia ayat tarida tarabutun baina syai'aini bihaitsu idza ta'ammalta ahadahuma tasawwarta al-akhar. Okey. Maksud dia begini. Maksud dia keterikatan mereka dan kelaziman mereka dengan satu sama lain itu mesti ada i'tirad. I'tirad ni maksud dia sentiasa macam tu, selalu macam tu. Kebersamaan mereka itu selalu. Okey. Bihaitsu idza ta'ammalta ahadahuma tasawwarta al-akhar. Dengan maksud apabila kamu terfikir tentang A, maka secara langsung B akan kamu terfikir sekali. B akan kamu terfikir sekali. Contoh mudah adalah irangan orang tengah sakit. Kita dengar irangan orang, maka kita automatik akan kaitkan dengan sakit. Aduh, contoh orang sebut aduh, kan? Sama ada sakit hati ataupun sakit tubuh lah. Aduh, ataupun erangan, mengerang. Bila dengar mengerang, otak kita akan secara automatik mengaitkan dengan sakit. Understand? Okay? So itu salah satu contoh dilalatul iltizam. Sebab dia correlate with each other. Biasanya bila ada erangan ada sakit, dan bila ada sakit akan ada erangan, mengerang. Fa innama yatimmu dhalika ba'da an yashhada lahu al-istiqra' at-tam. Okey. So, macam mana kita nak tahu bahawa dua perkara itu sentiasa bersama? Kan? Macam mana kita nak tahu si A dan si B ni selalu bersama dan tak terpisah? Caranya adalah dengan melalui cara istiqra' at-tam. Istiqra' ni dalam bahasa Inggeris dipanggil induksi. Dalam bahasa Melayu saya tak pasti. Induction ni apa? Induction ni adalah, katalah saya nak kata bahawa semua gagak dalam dunia ini sama ada warna putih atau warna hitam sahaja. Warna putih atau warna hitam. Okey, tak payah dalam dunia ni lah. Kita kata semua gagak di dalam zoo ini, katalah zoo mana? Zoo Ampang contoh. Semua burung gagak. Saya tak pasti dalam dekat zoo ada burung gagak. Katalah.
Zoo Ampang ni ada satu kawasan untuk gagak. Kan? Dan saya bekerja di situ, hari-hari saya tengok gagak yang ada dekat Zoo Ampang ni, yang disangkarkan lah, bukan gagak yang datang, yang disangkarkan, semuanya warna hitam. Saya tengok satu-satu. Every one of them. Saya diberitahu ada 50 ekor gagak, katalah. 50 ekor gagak. Dan saya dah lihat, saya dah kira, setiap satu warna hitam. Itu dipanggil istiqra' at-tam. Maksud dia, sempurna. Saya punya penelitian tu sempurna. Saya dah tengok semua gagak. Bila saya dah tengok semua gagak-gagak yang ada dekat dalam Zoo Ampang tersebut, bahawa semuanya warna hitam, maka kalau datang saya nampak ada satu burung gagak warna putih, saya yakin bahawa itu bukan gagak yang terlepas daripada sangkar. Faham tak? Okay. Kalau saya nampak seekor gagak albino, katalah gagak putih ni gagak albino kan. Gagak putih atau gagak warna lain, wallahu alam, datang, saya boleh yakin kata ini bukanlah gagak yang terlepas daripada sangkar. Faham? Itu saya dah buat istiqra' tam. Maka saya boleh yakin bahawa itu bukan gagak yang datang daripada sangkar itu. Atau saya dah tahu semua gagak dekat dalam Zoo Ampang tu warna hitam. Maka bila saya nak bagi makan, contoh saya pekerja, saya nak bagi makan ke setiap satu burung ni, saya boleh yakin dan saya boleh pasti bahawa burung yang pertama gagak hitam, saya boleh confirm bahawa burung yang kedua juga gagak hitam, walaupun saya tak tengok semua dalam serentak. Saya tengah tengok satu-satu. Saya boleh yakin bahawa bila saya pergi ke arah kanan tengok ke burung lagi satu, ke arah kiri tengok ke burung yang lagi satu, saya yakin bahawa semuanya berwarna hitam. Sebab apa? Sebab saya sudah buat induksi istiqra' yang sempurna. Saya dah tengok satu persatu, maka saya boleh yakin bahawa semuanya ada hitam. Katalah seseorang seseorang budak datang tengok sangkar tersebut. Saya tengah membelakangkan sangkar itu. Saya tak nampak sangkar tu. Budak tu tunjuk, burung gagak tu besarnya dalam sangkar tu. Besarnya burung gagak tu. Saya walaupun tak lihat dengan mata saya pada waktu tu, saya tengah melihat budak tu, saya tak tengok burung tu. Dalam minda saya tahu bahawa burung gagak yang dilihat dalam sangkar tu confirm warna hitam. Confirm warna hitam. Sebab apa saya boleh yakin walaupun saya tak nampak? Maksud dia pada waktu itu, burung gagak tu gaib daripada pandangan mata saya. Tapi saya boleh yakin. Kenapa? Sebab saya sudah buat istiqra' tam. Saya dah perhatikan setiap satu burung gagak yang ada dalam sangkar itu, 50 ekor, ke 50 ekor tu adalah berwarna hitam. Maka bila budak tu kata, besarnya burung gagak dalam sangkar tu, dalam minda saya dah terbayang burung gagak hitam. Okey, burung gagak hitam. Walaupun saya tak nampak dengan mata saya pada waktu itu. Saya harap faham Okey. Sama juga dengan kes erangan sakit tadi tu. Okay. Dalam hidup kita, pernahkah kita mendengar orang yang mengerang yang betul-betul erangan yang betul yang tidak berkaitan dengan sakit? Dan pernah tak kita dengar orang yang sakit tak pernah mengerang walaupun sedikit? Paling tidak pun aduh. Paling tidak pun tu mesti ada. Kan? Jadi sepanjang hidup kita tengok erangan dengan sakit ni macam sentiasa berkawan bersama. Dan bila kita tanya orang lain pun begitu. Kita tanya orang bangsa lain pun begitu. Orang yang hidup di negara-negara lain pun begitu juga. Kita tak dengar lagi lah bangsa yang tak kenal apa itu erangan. Okay, sebab rasa sakit ni adalah rasa yang dikongsi oleh semua orang. Maka, okay, wahwa anna tatabu'ul halati wa zuruful mukhtalifah kullaha liwujudi hazaini syai'aini fatajiduhuma mutalazimaini daima. Ini saya dah terangkan tadi. Okay? Maka setiap kali kamu dah kira kamu dah kira bahawa 50 ekor gagak tu semuanya warna hitam, maka setiap kali ada orang bercakap berkenaan dengan gagak di Zoo Ampang di dalam sangkar itu, kamu boleh yakin bahawa ia adalah warna hitam. Okey, maka sudah ada talazum, sudah ada keselarian, kebersamaan itu. Wazalika kadilalatin nuhuli syadidi 'ala al-marid. Okey. Ataupun contoh
kurus dengan sakit. So, kurus dengan sakit ni saya persoalkan sikit contoh yang diberikan ini sebab ada orang dia makin sakit dia makin gemuk kan, dia makin besar kan, dan sakit dia tu berkenaan dengan kegemukan. Okay. So tidak semestinya seseorang itu kurus, kurus yang betul-betul kurus menunjukkan dia sakit. Dan ada saja orang yang sengaja menguruskan diri dia kan sampai nampak tulang. Ada. Bukan bermakna mereka sakit, mereka buat experimentation. Sebab tu saya lebih suka menggunakan apa kita kata sebagai erangan, ya. Mesti ada punya. Mesti ada erangan. Tapi kalau kaitan kekurusan dengan sakit ini dia masih boleh kita persoalkan lagi. Masih kita persoalkan. Contoh yang kedua tu lebih mantap lah kalau kita tengok. Wa qadidalatil ma'adhin fil baldah ala islami ahliha. Dan seperti dalilnya keislaman orang yang tinggal di sebuah tempat itu kerana awak melihat di tempat itu ada banyak menara-menara azan. Menara-menara tempat azan. Dan kalau kita sampai ke sebuah negara, kita nampak ada banyak menara ataupun ada banyak masjid lah, ya, senang cerita. Ada banyak masjid, maka tak perlu kita interview satu-satu orang. Awak Muslim, awak Muslim, awak Muslim, awak Muslim. Kita boleh yakin bahawa tempat itu ada orang Islam. Tempat itu ada orang Islam atau kemungkinan pun majoriti dia adalah umat Islam. Kalau kita nampak banyak masjid. Kalau kita nampak banyak masjid. وكدلالة صوت الصفارة الخاصة بعربة الإطفاء على حدوث حريق. Ataupun kita dengar bunyi semboyan, kan? Bunyi bomba, bunyi semboyan bomba ini yang menunjukkan bahawa berlakunya kebakaran. Okey, siren bomba yang menunjuk kepada kebakaran. Walaupun benda ni tidaklah kita kata confirm setiap kali. Kemungkinan orang yang menekan siren tu dia dalam keadaan tak betul, contoh tak waras kan, dia tertekan atau dia tak perasan, wallahu alam, ada possibility yang boleh berlaku. Tetapi dalam kebanyakan keadaan kita tahu bila bunyi siren bomba tersebut, kita boleh kata 95% of the time or 99% of the time ada berlaku kebakaran. Ni daripada siren bomba lah kan. Kalau siren ambulans, tahulah ada orang tengah sakit, ada emergency. Wa kadidalati arbadati ar-rajuli fi at-tariqi ala annahu qad shariba muskiran. Ataupun bukti ataupun kemabukan ataupun perangai buruk seseorang, ya, di jalanan, suka buat kacau, perangai buruk dia, bukti ataupun petanda bahawa dia itu telah meminum arak, telah meminum sesuatu yang memabukkan. Okey, wa kadilalati arbadati ar-rajuli fi at-tariqi ala annahu qad shariba muskiran. Faddalu fi mithli hadhihi al-amthilah luha laysa 'illah lil madlul. Lagi satu perkara kita kena lihat, dilalatul iltizam ini, dilalah iltizam ini, perkaitan antara A dengan B bukan perkaitan sebab musabab. Dia bukan perkaitan sebab musabab. Contoh, apa tadi? Mengerang sakit bukan sebab kepada berlakunya sakit. Okey? Mengerang tidak menyebabkan sakit. Faham? Okey? Mengerangnya seseorang itu, dia tidak menyebabkan sakit. Tetapi biasanya bila ada orang yang mengerang, ada sakit. Okey, dia ada perkaitan itu. Dia sentiasa dia selalu bersama. Dia selalu bersama. So perkaitan dia bukan perkaitan sebab musabab. Hatta taqula inna dilalatahu alaihi min qabili dilalati al-illah ala al-ma'lum. Idhin nuhul laysa illah lil marad. Kekurusan itu dia bukan penyebab kepada sakit. Wal ma'adhin as-sa'idah laysat illah al-islam ahli al-baldah. Dan adanya menara-menara tempat azan ini, okey, bukan sebab masuknya seseorang kepada Islam, kan? Yang mana kalau tak ada menara tak ada Islam, tak, okey.
Dia bukan begitu. Dia bukan sebab keislaman seseorang. Tetapi bila ada dia, ada Islam. Kan? Kita tahu bila ada masjid, adalah orang Islam. Tapi adanya masjid itu bukanlah illah kepada keislaman masyarakat tersebut. Okay? Bahkan masjid tersebutlah yang disebabkan oleh kewujudan orang Islam. Dia sebaliknya. Okay? So perkaitan dia bukan perkaitan sebab. Wa sautu safarati laisa illah li hudusil harib. Kan, suara siren bomba bukan sebab kepada berlaku kebakaran. Dia tidak menyebabkan kebakaran. Dan perangai buruk seorang lelaki itu di jalanan bukanlah sebab dia yang membawa dia kepada meminum arak. Okey. Wa anta indama tushahidu ad-dalla fi hadhihi al-amthilati la tubsir ma'aha al-madlul wa la tushahidu. Ini penting. Bila kita melihat bila kita melihat penunjuk dia contoh apa? Siren tu menunjukkan kepada sesuatu. Siren bomba menunjukkan kepada kebakaran. Yang kita dengar adalah siren bomba. Kita tak nampak kebakaran. Kebakaran tu gaib bagi kita. Kita tak nampak, tapi kita tahu bahawa berlaku kebakaran. Nampak? So tak semua ilmu datang daripada panca indera. Ada ilmu datang daripada akal. Dan kita tahu berlaku kebakaran bukan kerana kita nampak. Tapi kalau berlaku depan mata, okeylah kerana dia berlaku depan mata. Tapi kebanyakan kali kita dengar bunyi siren bomba ni, kita tahu ada satu kebakaran yang berlaku di tempat lain. Walaupun kita tak nampak, tapi kita tahu. Okey, hatta taqula inna ad-dalila huwa ar-ru'yah wal musyahadah. Awak tak boleh kata, buktinya adalah saya nampak dengan mata kepala saya. Tidak. Okay. Bal huwa syai' khafi an musyahadatika wa ihsas. Hakikatnya adalah sesuatu perkara yang tersembunyi daripada pandangan mata kamu. Dan apa kita kata, kamu punya gapaian indera kamu. Idzan fa kaifa dallat hadhihi al-ashya'u ala madlulatiha wa kaifa nu'minu biha duna an naraha. Jadi soalan ni, macam mana bunyi siren tu boleh menunjukkan kepada kebakaran? Dan macam mana berlaku perkaitan tersebut? Bunyi siren, otak kita automatik fikir kebakaran. Bunyi siren, otak kita automatik fikir kebakaran. Siren bomba Kalau siren polis kita lain lah. Kalau siren bomba, automatik otak kita, macam mana berlaku perkaitan tersebut? Macam mana berlaku iltizam tersebut? Bawah sikit Ustaz. Inna sabila dilalati annaha urifat bimulazamatiha ad-daimah limalzumatiha. Sorry saya baca daripada sini, so ada kecil. Saya silap baca tadi. Saya punya device ni ada isu sikit. Mana tadi? Okey. Inna sabila dilalati annaha urifat bimulazamatiha ad-daimah limalzumatiha. Kita tahu dia ada perkaitan sebab setiap kali kita mengalaminya, kita mengalami dia bersama. Kita mengalaminya bersama. Setiap kali ada bunyi siren, ada orang beritahu kita ada kebakaran. Setiap kali ada siren, ada orang beritahu kita kebakaran. Ataupun kita tahu adanya kebakaran. Atau kita baca surat khabar. Patutlah semalam aku dengar siren, ada kebakaran rupanya dekat belakang rumah ni. Ada kebakaran rupanya, patutlah semalam ada bomba 2-3 biji. Factory tu terbakar, kan? Boleh tak Ustaz, boleh tak kita cakap asap yang tebal tu ada api? Itu lebih tepat daripada bomba. Boleh juga. Boleh juga. Kita boleh kata bahawa berlakunya kalau kita nampak asap, itu bukti bahawa adanya api lah, kan? Yes, we can say that. Itu bahkan lebih kita kata lebih direct lah, lebih powerful lah. Kita tak nampak api tu. We do not see the fire. Kan? Kita tak nampak pun api tu. Tapi kita confirm ada api. Kita confirm adanya api walaupun kita tak nampak. Sebab setiap kali kita nampak asap dalam pengalaman hidup kita, bahkan kita tanya sesiapa pun dalam hidup ni, dia akan kata bila ada asap ada api. Jamil. Mana tadi? Fatakarru dhalika duna takhallufin. Okay. Dia berulang-ulang tanpa
tanpa ada, kita kata tak berulang lah. Setiap kali kita tengok ni mesti ada dia bergandengan bersama. So there's no break. Dia punya kebersamaan tu sentiasa, selalu. Tak ada pengecualian. Watamma ala dhalika al-istiqra' fatakawanat min hadhihi al-muqaranah ad-da'imah rabitah dilalatan sariyatan bainahuma. Ini dipanggil sebagai istiqra' yang sempurna. Kan? Sebab apa? Setiap kali, 100 kali kita dengar A ada B bersama dengan dia. Ataupun 100 kali kita nampak A, mesti ada B dengan dia. Tapi kalau kita nampak A 100 kali, 50 kali saja ada B bersama dengan dia. Itu bukan istiqra' yang tam. Itu masih ada sanksi lagi. Tak semestinya dia bersama. Kan? Sebab 50% of the time saja. Tapi kalau 100% of the time, in your experience, itu dipanggil sebagai istiqra' tam. Okay? Istiqra' yang sempurna. Maka berlakulah perkaitan. Okay? Berlakulah perkaitan antara A dengan B itu, yang kita boleh kata ada dilalah iltizam di antara kedua itu. Berlaku correlation. Correlation antara dua itu. وسبيل الاستفادة من هذا البرهان يكون بأن تتأمل في ظاهرة ما تشاهدها أمامك فإن رأيت عن طريق دلالة الاستقراء أن تلك ظاهرة تستلزم حقيقة معينة كان من الطبيعي في ميزان العقل أن تؤمن به ولو لم تجدها ماثلة أمام عينك. Ini pengulangan yang dijelaskan oleh Syekh Sa'id tadi. Bila kita guna akal, maka bila kita lihat sesuatu tu sentiasa bersama dengan sesuatu yang lain, maka apabila kita nampak A, walaupun kita tak nampak B, kita tahu B ada. Okay? Dengan akal kita tahu B ada. Okay? فَإِنَّ الَّذِي يَرَى سَيَّارَةَ الْإِسْعَافِ وَهِيَ تَذْهَبُ الْأَرْض بِصَفِيرِهَا الْمُتَوَاصِلِ لَا يَشْهَدْ أَنَّ ثَمَّةَ مَرِيضًا يُعَانِي مِنْ حَالَةٍ خَطِيرَةٍ. Samalah seperti bila kita nampak ambulans yang sedang berjalan laju, yang membelah bumi ini, maksud dia sangat laju, bergegas. Dan kita dengar dia punya bunyi siren tersebut. So dia membelah kereta-kereta yang lain lah kan. Kereta-kereta lain tu dibelah dengan dia punya siren tu yang berterusan tu. Kita tak syak lagi. Kita tahu bahawa di sana, di manalah kita tak tahu exactly where, ada orang yang sedang berada dalam keadaan yang emergency. Emergency, sakit yang emergency. Walaupun kita tak nampak dengan mata kepala kita. Bal la'allahu la yantabih li haqiqati sayyarati التي تمر أمام عينيه بمقدار ما ينتبه لحالة المريض التي تقفز الذكاء إلى ذهنه. Okay. Dia mungkin tak nampak pun kereta yang sedang lalu tu, dan dia hanya dengar siren saja, kan? Tapi tiba-tiba datang image orang sakit, dia tu melompat tu masuk dalam minda kita. Sebab dia automatik. Itu cara akal kita berfungsi. Akal ni dia menghaitkan. Bila sesuatu tu kita nampak sentiasa bersama, setiap kali kita akan nampak A, otak kita akan datangkan B sekali. Setiap kali kita nampak A, otak kita akan datangkan B. Ini dipanggil association. Ini salah satu mekanisme akal yang paling penting sekali. Sebab tu kita kadang-kadang boleh trick minda kita, kan? Apabila kita nak menghabituize, menjadikan sesuatu tu habit kita, walaupun kita tak suka benda tu, contoh kita tak suka bersenam, kan? Maka apa kita buat? Kita bila nak bersenam, kita buat sesuatu yang kita memang suka. Ini permudahkan sebab badan kita, otak kita ni, dia bila mengaitkan sesuatu dengan benda yang kita suka, dia lebih mudah untuk kita buat. Katalah setiap kali awak nak bersenam, awak dengar muzik yang awak suka, contohlah. Atau awak pergi ke sebuah taman yang awak suka, yang menenangkan awak. Kan? Jadi dia memudahkan proses untuk awak bersenam. Sebab dia setiap kali awak nak bersenam tu, awak pergi ke taman yang indah. Setiap kali nak bersenam, taman yang indah. Maka awak dah mengaitkan kesihatan dengan keindahan. So dia mempermudahkan proses awak untuk bersenam. So this is very important. Association is very important dalam psikologi. Sebab apa? Itu satu taktik kita untuk reprogram dalam otak kita. Reprogram dalam otak kita. Salah satu eksperimen yang dibuat berkenaan dengan Pavlov dog tu, Pavlov eksperimen tu, setiap kali dia letak bel, ni dia eksperimen dengan anjing. Setiap kali dia bunyikan lonceng dia akan bawa makan kepada anjing-anjing dia. Setiap kali ada lonceng, ada makan. Ada lonceng, ada makan. Ada lonceng, ada makan. Ada lonceng, ada makan. Maka selepas tu mereka check, Pavlov check,
Kalau tak ada makanan pun, okey, dibunyikan lonceng, anjing-anjing tu akan mula salivate, ya. Dia akan mula dah keluar air liur banyak untuk hadam makanan. Walaupun waktu tu tak ada makanan. Sebab anjing-anjing tu sudah mengaitkan, dia punya badan anjing tu sendiri sudah mengaitkan antara bunyi lonceng dengan makanan. Sebab berlaku selalu, bila ada lonceng mesti ada makan. Maka secara automatik dia sudah create a connection yang kuat. Yes, itu dipanggil conditioning, ya. Conditioning by associating, ya. You condition the association between A and B. Padahal dua benda tu tak ada kaitan pun asalnya. Bunyi lonceng tak ada kaitan pun dengan makanan pada asalnya. Tapi boleh direka, dibuat association tersebut. Di association tersebut boleh dibuat. Ini teknik penting. Katalah kita nak ajar anak kita sesuatu yang berat, yang susah. Dan maka apa kita buat? Kita setiap kali kita bercakap tentang benda tu, kita masukkan benda yang dia suka. Kita ringankan dengan satu benda yang dia suka. Maka bila dia membesar sikit, dia teringat tentang benda susah tu, tidaklah terlalu susah. Sebab setiap kali benda susah yang bapa cerita, bapa akan ringankan dengan benda yang dia suka. So it always comes together. It always comes together. Saya ambil contoh yang negatif pula, yang negatif. Orang kita, kan, bila baca Yasin aja mesti ada kaitan dengan orang meninggal. Bila ada orang meninggal baca Yasin, bila Yasin orang meninggal. Dah berlaku association. Sehingga kan ada orang yang bila orang lain baca Yasin saja, dia automatik teringat kematian ayah dia. Siap bau pacai semua masuk balik dalam hidung. Padahal tak ada pacai pun. This is the power of the brain. Sebab dia ni jenis keluarga baca Yasin bila orang meninggal saja. Okay? Dan bila ada orang meninggal dia baca Yasin, tak baca surah lain. Bila ada Yasin, ada orang meninggal, bila ada orang meninggal, ada Yasin. Dah jadi iltizam bagi dia. So, bila dia tiba-tiba dengar tak ada kaitan dengan orang mati ke apa, kawan dia baca Yasin, terdatang mood funeral, terdatang mood kematian orang. Bahkan mungkin terdatang bau pacai bila waktu ayah dia meninggal, mak dia meninggal dulu. Sebab ni the power of the human mind. Bila dua perkara sentiasa digandingkan bersama, otak kita ni dia akan tarik. Bila ada A, dia akan tarik B sekali. Okay, so teknik ni bagus untuk digunakan untuk pendidikan, untuk tukar habit kita juga, kan, dalam kehidupan kita, untuk ajar anak-anak kita benda-benda tertentu, kan. So bila ajar agama, pastikan anak kita mengaitkannya dengan kebahagiaan. Bukan senang lah, kan. Tapi contoh kita nak bawa anak kita suka solat Jumaat, kan. Kita kata setiap kali solat Jumaat bapa akan belikan aiskrim, contoh, kan. So dia akan relate. Nanti bila dia dah besar, kan, bila dia dah besar, kata kita dah meninggal, dia nampak aiskrim, dia akan teringat tentang solat. Nampak? Dia nampak aiskrim. Sebab apa? Kita hanya kasih dia aiskrim bila solat Jumaat je. Bila ikut kita solat Jumaat atau solat pergi masjid, sahaja akan diberikan aiskrim. Waktu lain tak akan diberikan aiskrim. Maka dia akan associate. Otak dia akan sisi aiskrim, solat, aiskrim, solat, aiskrim, solat. Jadi sampai besar, kan. Aiskrim ni bukanlah aiskrim, maksud dia kenikmatan, keindahan, keseronokan dengan ayah berkait dengan solat. So solat tu jadi sesuatu yang manis bagi dia. Pengalaman manis. Ada apa-apa soalan, Ustaz? Okey, menarik. Ustaz, bolehkah dilalah iltizam ini dikaitkan dengan petua-petua orang lama? Contoh, bunyi burung hantu akan ada orang meninggal. Ini kena buat istiqra' tam dulu. Kena buat istiqra' tam tadi tu. Kena tanya orang satu dunia ataupun dalam masyarakat tu. Betul ke kita tanya orang berbangsa Cina katalah. Betul ke dalam masyarakat you setiap kali ada bunyi burung hantu ada orang mati? Setiap kali bukan sometimes. Sometimes terbuang teruslah. Kalau setiap kali, maka mungkin kena buat kajian saintifik. Apa kaitan bunyi burung hantu dengan kematian? Saya yakin dia tidak ada istiqra' tam. Okay? Saya yakin tidak ada istiqra' tam. Sebab apa?
Kalau kita pergi okey, kalau kita lihat daripada perspektif berbeza, betul lah. Kan? Sebab setiap hari mesti ada orang meninggal ya. Setiap hari mesti ada orang meninggal. Kan? Tapi kalau dakwaan mereka, kalau ada dengar bunyi burung hantu, ada orang meninggal dalam masa sejam. Dan bila kita tanya semua bangsa dalam dunia ni, semua kampung dalam dunia ni, betul. Kata kalau kita dengar bunyi burung hantu sejam tu, mesti ada orang meninggal. Maka kita kata adalah keabsahan dia tu. Maksud ada perkaitan. Bukan bunyi burung hantu tu akan menyebabkan orang mati. Bukan. Tapi bunyi burung hantu mungkin petanda ada orang nak mati. Contoh macam kalau kita dengar bunyi ayam berkokok, kan? Ada dalam hadis. Maksud dia ada malaikat. Kalau dengar anjing menyalak di malam-malam hari, ada syaitan. Bukanlah bunyi ayam berkokok tu sebab malaikat datang. Bukan. Tapi dia bersama. So kemungkinan burung hantu Allah berikan pandangan malaikat maut. Mungkin. Ini mungkin saya kata saya tak buat pendakwaan saya hanya memberikan penjelasan kemungkinan. Ada kemungkinan berlaku begitu. So bila ada bunyi burung hantu dalam masa sejam akan ada orang mati. Betul ke? Pernah ke berlaku istiqra' tam? Kalau tak berlaku istiqra' maka tak boleh pakai. Kebanyakan orang yang mendakwa-dakwa petua-petua macam ni, dia tak ada istiqra'. Tak ada istiqra'. Dia hanya pengalaman keluarga tertentu mungkin. Atau budaya tertentu. Dan orang tak tanya pun, betul ke benda ni turun-temurun berapa generasi? Mungkin satu generasi saja. Kalau dah 100 generasi, okey, dia ada keabsahan dia. Dia ada strength dia. Tapi kita tak tanya. Siapa yang cakap? Kan, dia duduk mana waktu dia cakap benda tu? Kan? Mungkin kawasan dia tu banyak burung hantu. Kan? Atau kata tanya bangsa lain. Adakah bangsa lain cakap benda sama? Tidak pula. So istiqra' tu tidak sempurna. Istiqra' tu salah. Tapi kalau 100% of the time bunyi burung hantu ada orang meninggal, bunyi burung hantu dalam 1 jam mesti ada orang meninggal, maka kemungkinan ada correlation di situ. Tapi selagi tidak ada istiqra' yang tam, kita tak boleh kata dia dalil yang ada luzum dekat situ. Ramai lagi ustaz dan ulama dalam Malaysia ni yang lebih mengetahui tentang makrifat ni. Yang ni muda sangat ni. Okey, jadi sahabat kita ni mengaitkan isu makrifat dengan isu umur. Okey, mengaitkan isu makrifat dengan isu umur. Seolah-olah orang yang muda tidak boleh kenal Tuhan. Dan seolah-olah orang yang lebih berumur tu lebih kenal Tuhan. Kita kena ingat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ini, budak 5 tahun pun, budak 6 tahun pun kadang kenal lebih daripada orang yang bercakap makrifat. Okey. Dan berapa ramai orang yang bercakap ilmu makrifat, dia bukan bercakap tentang Allah pun. Dia ingat itu tentang Allah, tapi bukan Allah langsung. Dia bercakap tentang satu dewa-dewi yang tak ada kaitan dengan Allah. Dia ingat tu Allah sebab guru dia kata, oh ni ilmu makrifatullah. Padahal bukan cerita pasal Allah pun. So dia tak ada kaitan. Kalau kita nak bermain dengan isu umur, payahlah macam ni kan. Ada sahaja orang yang kita kata muda lebih tahu daripada orang yang berumur. Ada juga orang yang berumur lebih tahu daripada orang yang muda. Kita tak boleh tolak hanya atas dasar umur. Jangan main macam tu. Itu Islam tidak mengajar kita benda-benda seperti ini. Contoh, Zaid bin Harithah kan pernah dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menjadi panglima peperangan. Sahabat lain ada yang komplain kata, dia muda sangat. Tapi Nabi pilih dia atas sebab apa? So, kemampuan seseorang ni kadang-kadang bukan berdasarkan dia punya umur. Kalau Allah nak kasih, Allah kasih. Saya tak kata saya lebih kenal daripada semua orang, tidak. Tapi kita dah diajar tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh kata kita tak kenal Allah. Umat Islam tak boleh nak kata tak kenal Allah. Siapa yang kata dia tak kenal Allah, tak sah solat dia. Syahadah dia tak sah. So kena kata kenal. Jangan malu-malu nak kata kenal. Tapi pengenalan tu ada tahap-tahap lah kan. Dan Allah telah mengenalkan diri dia dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW. Belajar tu dulu. Jangan duk sibuk makrifat-makrifat ni. Yang melanggar Al-Quran, melanggar sunnah Nabi SAW, hadis tak tahu datang dari mana. Lepas tu mabuk sendiri kata, oh kami dah mengenal. Itu delusi, khayalan sahaja. Permainan syaitan ke atas mereka.
Nak kenal Allah, mula dengan Al-Quranul Karim. Baca Quran betul-betul dengan tafsiran ulama yang betul-betul. Rujuk sunnah Nabi SAW yang sahih. Lepas tu kata, Alhamdulillah, saya dah mengenal Allah melalui Al-Quran, melalui sunnah, melalui jalan para ulama mu'tabar. Bismillah, tak ada masalah. Tak kira awak tua ke, muda ke, tak ada masalah. Rom ni belajar makrifat. Aku tengok tak ada satu pun dalil mengenai sifat Tuhan tu. Rom ni apa benda? Itu adalah masalah anda sendiri, saudara makno-makno. Anda yang tidak faham. Orang yang dengar faham je. Dia faham kaitan benda dengan ma'rifatullah. Kan? Bila anda tak faham, maksudnya ada kelemahan dalam akal anda sendiri. Macam mana orang boleh kata ramalan dalam Tajul Muluk tu macam hukum adat? Kalau nak kata dia hukum adat, kan, kena buat istiqra' macam saya kata tadi. Kalau ada orang dah buat istiqra', dia nak dakwa bismillah, tak ada masalah. Katalah, kan, Ustaz, setiap kali saya hentak kaki saya 3 kali, saya akan dapat duit RM50. Ustaz cuba. Saya cuba pun jadi. Kan? Acong cuba pun jadi. John cuba pun jadi. Mutusami cuba pun jadi dekat India. Hentak tanah 3 kali, dapat RM50. Kan? Dalam satu hari tu mesti akan dapat RM50. Maka nak kata itu hukum adat, silakan, tak ada masalah. Sebab setiap kali adat ni maksud dia sesuatu yang berlaku. Dia sentiasa berlaku. Dia ada kaitan dengan luzum tadi tu. Hentak kaki 3 kali dapat RM50. Hentak kaki 3 kali dapat RM50. Maka itu dipanggil sebagai adat, boleh. Tapi benda tu tak betul lah, kan? So kalau nak kata sesuatu tu hukum adat, dia kena berlaku istiqra'. Istiqra' ni kena sempurna. Setiap kali nampak memang berlaku benda tu. Okey, setiap kali nampak memang berlaku. Mungkin golongan yang mungkin akalnya lambat sikit, saya jelaskan kat sini. Apa kaitan dengan ma'rifatullah? Syekh Said Ramadan Al-Buti sedang menjelaskan kepada kita macam mana nak mencapai keyakinan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jalan-jalan dia? Apa jalan-jalan nak sampai mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Antara jalan dia adalah dengan hujah, dengan dalil, dengan akal. Ini saya tengah jelaskan ni, perbezaan antara dalil-dalil akal yang ada. Ada yang dibagi sebagai dilalatul iltizam, kan? Ada yang dibagi sebagai qiyas, ada yang dibagi sebagai istiqra'. So sabar. Kalau nak belajar ilmu kena sabar. Jangan gopoh untuk belajar sesebuah ilmu itu. Ada yang tak faham, dia terus melompat. Tak ada benda makrifat pun yang ustaz ni cerita. Kamu tak faham lagi ni. Kamu belum merasa. Kan? Belum merasa, tak faham tu. Kalau kamu faham, kamu akan tahu kaitan dia dengan ma'rifatullah. Dengan syarat kena sabar dulu. Kena ikhlaskan hati. Jangan duk melompat-lompat. Ada soalan lain, Ustaz? Tak ada. Tak ada, Okay. Kalau tidak ada, hari ni kita rehat awal sikit, insya-Allah. Saya ada urusan. Kita buka mungkin kalau ada soalan terakhir. Going once, going twice. Okay, tidak ada. InsyaAllah kita berhenti di sini dulu. Berkenaan dengan dilalatul iltizam. Hadamkan dulu. Sebab benda ni dia mungkin agak sedikit berat bagi sebahagian orang yang pertama kali dengar. Ini adalah berkenaan kita nak mengisbatkan sesuatu dakwaan ghaib. Dakwaan yang kita tak dapat gapai dengan indera kita. Okay? Dan dia tidak ada nafs. Tidak ada dalil Quran, tidak ada dalil daripada sunnah Nabi SAW bercerita tentang benda tu secara langsung. Jadi macam mana kita nak meyakini akannya? Macam mana kita nak meyakini berkenaan dengannya? Maka salah satu caranya adalah dengan dilalatul iltizam. Tapi dilalatul iltizam tu bukan satu-satu cara saja. Ada yang lain. Dan dilalatul iltizam tu akan terpecah pada 3. Nanti akan dijelaskan. Okay, ada luzum bayyin, kan? Ada luzum ghair bayyin. Nanti akan dijelaskan insya-Allah. Saya rasa cukup untuk sesi kali ini. Ulas mengenai saudara kita Norman Abdul Rahman. Bagi saya, beliau kena dapatkan rawatan pakar kesihatan jiwa. Itu pandangan saya. Ya. Saya tidak menuduh.
Ya, tapi bila saya melihat balik video-video beliau, cara beliau bercakap dan sebagainya, beliau kena dapatkan rawatan. Ya, ini saya bukan mengutuk atau menghina. Ini adalah apa yang saya rasa dengan sejujur hati saya. Okey, bukan dialog yang sepatutnya beliau perlukan, tetapi beliau perlukan rawatan. Ya, beliau perlukan rawatan. Cukup itu insya-Allah. Kalau tidak ada apa-apa lagi, baik kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.